selalu menjadi konflik lah. Kita ada orang yang nak anak jadi wakil sekolah, ada orang yang tak nak anak jadi wakil sekolah. Dia nak anak dia study. So apa kelebihannya kalau kita jadi wakil sekolah ni? Ini kita nak sembang. Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya Judan Sembang. So ini kita nak sembang tentang kelebihan menjadi wakil sekolah, yang mana mungkin ramai daripada korang pun pernah jadi wakil sekolah satu masa dulu kan. Tak kisahlah sukan ataupun ko-akademik ke, pantun ke, perbahasan ke, pidato ke, yang mana pernah jadi wakil sekolah mesti ada pengalaman, mesti korang rasa macam ada something kan. Okey, antara kelebihan yang pertama yang paling jelas sekali lah, kita dapat sijil. Sijil ni untuk apa? Kita kumpul sijil adalah untuk kita apply ke sekolah asrama atau sekolah-sekolah yang mana kita nak lah kan. Sebab kalau ikut akademik mungkin lebih orang lebih kurang sama je. So apa yang membezakan selain daripada result akademik ni? Sijil lah, pelibatan di dalam sukan, dalam ko-akademik. Kalau mungkin nak masuk ke sekolah sukan, mungkin sijil-sijil sukan ni membantu. Mesti orang yang mempunyai penglibatan dalam sukan ni diutamakan. Contoh, kalau ada peringkat negeri, peringkat kebangsaan, cerahlah sikit masuk sekolah sukan. Maknanya dia tahulah budak ni aktif bersukan, ada sijil, ada bukti kan. Mungkin nak masuk ke sekolah sains, perlukan result yang keputusan yang bagus. Kemudian kalau permohonan terlalu ramai, macam mana kita nak pilih budak-budak yang terbaik? Sijil-sijil ni akan membantu. Yang kedua, dapat meningkatkan keyakinan diri. Kenapa saya cakap keyakinan diri? Sebab ada murid yang bukan saya kata tak pandai tapi ada murid yang dia kurang memberangsangkan dalam akademik, dia biasa-biasa je, dan mungkin dalam akademik pun dia rasa dia biasa-biasa, dia tak menyerlah. So dalam kelas dia mungkin lebih senyap, mungkin lebih pendiam, mungkin tak menyerlah sebab dia tak berapa yakin dengan benda tu. Tapi atas padang, budak macam ni confirm score, confirm A. Kalau suruh berlari dia berlari, suruh main bola dia main bola kan, suruh berpantun dia berpantun, suruh berpidato dia berpidato, bersyair dia bersyair. Sebab dia ada keyakinan tentang kebolehan dia, tentang sesuatu yang dia mahir. Contoh, kalau kita melibatkan diri dalam pertandingan atau wakil sekolah, kita akan berjumpa dengan murid-murid sekolah-sekolah lain. Kita akan tengok, oh budak ni hebat, sekolah ni hebat, sekolah ni hebat. So kita ni, daripada situ kita dapat tengok, aku pun nak jadi hebat macam ni, aku pun nak jadi macam ni, aku pun nak jadi macam ni. So dia akan timbul rasa keyakinan diri untuk beat sekolah ni, untuk beat budak-budak lain. Macam aku kena confident untuk menang, aku kena confident untuk berjaya. So penglibatan murid-murid ni akan meningkatkan keyakinan diorang. Dan ketiga, dapat mengembangkan bakat. Macam mana ada orang yang berbakat, kita dapat kesan bakat murid-murid ni, tapi sayang kadang-kadang parent kata, cikgu, anak saya tak nak anak saya jadi wakil sekolah, saya nak dia belajar. Sayang kat situ bakat dia dah tersekat lah. Sedangkan kita nampak budak ni boleh pergi ni, budak ni ada bakat ni, tapi sayang kat situ. Mungkin daripada waktu kecil-kecil kita dah nampak dia mungkin bakat dalam bola sepak. So kita asah mungkin daripada kecil sampai ke besar, dia dapat pengalaman, bakat dia, skill dia makin lama makin tajam, makin lama makin hebat kan. Mungkin daripada kecil kita dah biasakan dia berpantun untuk berdiri depan orang ramai. Mungkin dia dah besar dia punya level percakapan dia lebih cantik, lebih jelas. Mungkin itulah bakat. Semakin diasah makin tajam lah bakat ni kan. Yang seterusnya, dapat ilmu apa? Ilmu yang orang lain tak dapat. Ramai budak-budak yang tahu main bola, tahu sepak bola, tahu jaringkan gol, tapi ilmu cara untuk memain bola dengan betul, ilmu peraturan bola sepak, apa yang boleh, apa yang tak boleh, macam mana sebenarnya nak sepak bola dengan cara yang betul, macam mana nak tangkap bola dengan cara yang betul. Budak-budak biasa tak tahu. Yang wakil sekolah ni, cikgu akan fokuskan pada dia orang. Kemudian macam mana kita nak berpantun dengan betul, nak buat irama dengan betul, macam mana kita nak kalau syair, nak melenggokkan syair, nak menjadikan syair itu cantik. Kemudian kalau pertandingan roket air, buat roket air kan, macam mana kita nak bagi roket terpadu, nak bagi dia pergi jauh. Macam-macam pertandingan lah sebenarnya kan. So cikgu akan bagi ilmu, cikgu akan ajar, so dapat ilmu lebih lah, tak rugi pun. Dan seterusnya, sihat. Of course lah, kalau kita bersukan, kita keluar peluh, kita sihat lah kan. Biasanya pun kalau sebelum bersukan, cikgu-cikgu akan suruh lari dulu, warming up
lari panaskan badan. Dekat situ kita dah menjaga stamina kita, and then cikgu akan suruh buat aktiviti fizikal. Kita dah menjaga kesihatan tubuh badan lah kan. Jantung kita bergerak, semua tubuh badan kita bergerak. Dekat situ pun kita dah mengamalkan gaya hidup yang sihat. So daripada kecil pun dah diajar untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. So dekat situ dapat kelebihan untuk menjaga kesihatan. So mungkin ada kelebihan-kelebihan lain yang korang sendiri pernah rasa, pernah lalui kan. Boleh kongsikan juga, tak ada masalah. Selain daripada tu, sukan juga ataupun hoki sekolah ni boleh jadi pengalaman. Bila kita dah besar, dah tua-tua kan, duduk seseorang, kita tengok hadiah, kita tengok sijil, ataupun terflashback zaman-zaman sekolah. Oh dulu aku main hoki, aku main bola, seronok lah. Ingat balik cerita-cerita lama kan. So terima kasih kepada yang menonton. So fikir-fikirkanlah, sekiranya kita ada anak yang berbakat untuk mewakili sekolah, mahu ke tak mahu nak libatkan anak ni. So terserahlah kepada sesiapa yang menonton, tapi kelebihan-kelebihannya pasti ada. Terima kasih kepada yang menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi. Like, share dan subscribe. Assalamualaikum, bye bye.